Terima kasih kerana bersama saya Cikgu Tiran untuk subjek sejarah tingkatan 4. Okey, baiklah pelajar-pelajar, seperti mana yang cikgu fahamkan, kebanyakan pelajar-pelajar telah pun sampai kepada bab 4 ataupun bab 5 di sekolah masing-masing. Jadi hari ini tugas cikgu merupakan satu sahaja, iaitu kita akan buat sedikit latihan intensif untuk bab 1 dan bab 2. Jadi cikgu akan menerangkan beberapa soalan supaya kita lebih faham. Dan soalan-soalan inilah cikgu yang selalu menerangkan dan kita buat sebagai satu latihan dalam classroom Pusat Tuition AR Pintar. Jadi hari ini kita lihat kepada soalan pertama. Soalan pertama dia berkaitan tentang ciri-ciri negara bangsa. Jadi kepada para pelajar senang sahaja. Apabila mempunyai ciri-ciri, ciri-ciri ini dibahagi kepada dua. Yang pertama dia berkaitan tentang sebelum kedatangan barat. Dan yang kedua dia pula berkaitan tentang ciri-ciri negara bangsa semasa zaman Kesultanan Melayu Melaka. Jadi macam mana kita nak ingat? Yang ini ada 4, yang ini ada 6. Jadi untuk soalan pertama, jawapan A, B dan D dia merupakan tiga-tiga jawapan yang berkaitan kepada ciri-ciri zaman Kesultanan Melayu Melaka. Jadi untuk soalan pertama, jawapan dia adalah wilayah pengaruh. Manakala untuk soalan kedua, okey, kita lihat kepada soalan kedua, senang sahaja para pelajar. Apabila kita lihat soalan kedua, dia berkaitan tentang undang-undang merupakan aspek yang penting yang dijadikan panduan. Okey, baiklah pelajar-pelajar sekalian. Cikgu nak tanya kamu satu perkara sahaja. Mengapakah undang-undang penting kepada sesebuah negara? Jadi pastikan pelajar akan memberi jawapan iaitu, cikgu, undang-undang penting disebabkan undang-undang akan menjamin kemakmuran dan keamanan negara. Jadi jelaslah kita tahu bahawa jawapan kita adalah A. Tapi tunggu para pelajar. Mungkin hari ini kita dah lihat menjamin keamanan negara ada dekat situ. Selain menjamin keamanan negara, apakah jawapan yang boleh kita terima? Okey? Jadi selain A, jawapan yang boleh diterima adalah menjamin kesejahteraan. Menjamin kesejahteraan sesebuah kerajaan. Jadi apabila kita lihat kepada jawapan yang cikgu menulis dan jawapan yang telah diberikan, dua-dua pun membawa maksud yang sama, makna yang sama. Jadi bermakna A pun kita boleh guna, katakan tak ada A dalam pilihan, tapi yang ini ada dalam pilihan. Yang inilah jawapan seterusnya. Boleh faham para pelajar? Mari kita lihat kepada soalan yang ketiga. Okey, apabila kita lihat kepada soalan yang ketiga, dia berkaitan satu inskripsi Telaga Batu yang terdapat dalam Kerajaan Sriwijaya. Senang sahaja para pelajar. Pada zaman dahulu, semua perkara mereka menulis atas batu supaya masyarakat yang datang kemudian boleh melihat dan menghayati apa yang telah dilakukan dalam pemerintahan tersebut. Jadi untuk Kerajaan Sriwijaya dengan Telaga Batu, yang ini senang sahaja. Apabila ada Telaga Batu, jawapan dia kita kaitkan dengan kesetiaan. Kenapa? Sebab Telaga Batu ini menceritakan tentang kesetiaan yang patut diamalkan ataupun patut yang diteruskan oleh golongan di perintah. Jadi senang sahaja kita ingatlah D, menunjukkan kesetiaan. Jadi pelajar begini, tips untuk kamu fahamkan ya. Apabila apa-apa yang bersoalan berkaitan tentang kesetiaan, pengkorbanan everything, okay, kesetiaan dan pengkorbanan, apabila kita dua pilihan ini, apa-apa yang berkaitan tentang kerajaan alam Melayu ataupun masyarakat di Malaysia, kita sentiasa menunjukkan kesetiaan. Manakala pengkorbanan selalu digunakan oleh negara Jepun, seperti mana yang kita belajar tentang semangat Bushido dalam Jepun. Okey, mari kita lihat kepada soalan keempat. Jadi apabila kita lihat soalan keempat dia pun senang sahaja, dia berkaitan tentang kedaulatan. Okey, apabila kita lihat kepada kedaulatan, pernyataan berikut merupakan ciri-ciri negara bangsa Kesultanan Melayu Melaka. Bermaksud yang ini merupakan salah satu ciri yang terdapat dalam zaman Kesultanan Melayu Melaka. Jadi apabila ada kedaulatan means apa? Apa yang dimaksudkan adalah sesuatu yang tidak ada campur tangan daripada kuasa luar. Bermaksud kuasa luar tidak menjajah kamu. Jadi apabila kita kaitkan dengan kuasa luar, manakah jawapan yang menerangkan tentang kuasa luar? Jawapan dia adalah C, iaitu menghindari campur tangan asing, iaitu kuasa asing. Dia merujuk kepada kuasa luar. Jadi kalau negara itu, kita katakan negara itu berdaulat apabila tidak ada penglibatan pihak ketiga dalam negara tersebut, bermaksud negara itu sudah berdaulat. Okey, mari kita lihat kepada soalan kelima. Okey, para pelajar, seperti mana yang semua pelajar sedia maklum bahawa
Undang-undang yang awal terdapat dalam kerajaan kita adalah Hukum Kanun Melaka dan Undang-Undang Laut Melaka. Tapi, cikgu nak tanya satu perkara. Hukum Kanun Melaka dan Undang-Undang Laut Melaka, dia telah menjadi satu undang-undang yang digunakan oleh negara-negara yang datang selepas itu. Contohnya negeri-negeri seperti Perak, Johor semua menjadikan asas Hukum Kanun Melaka dan Undang-Undang Laut Melaka. Kenapa? Sebab berikut adalah undang-undang bertulis pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. Apakah kepentingan undang-undang tersebut? Kenapa kita perlukan undang-undang tersebut? Jadi secara rawa, yang pertama, dia memang mengukuhkan kerajaan. Jadi apabila kerajaan yang kukuh, bermaksud kerajaan itu adalah kerajaan yang mantap. Seterusnya, dia perlukan undang-undang untuk melindungi rakyat. Jadi apabila kita melindungi rakyat, masa itulah negara itu akan maju dan makmur. Dan cikgu harap kepada para pelajar, hari ini cikgu discuss 5 soalan bersama anda. Untuk soalan-soalan seterusnya, kalau boleh pelajar join live physical class kita yang sedang berlangsung di semua ketiga-tiga cawangan Pusat Tuition Air Pintar, ataupun kita akan melihat pelajar semula dalam video yang seterusnya. So dengan itu, cikgu mengucapkan terima kasih dan selamat menjawab soalan dengan cemerlang dalam peperiksaan. Terima kasih para pelajar. Thank you.